Alright, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam video seterusnya, iaitu berkaitan dengan chapter yang seterusnya lah kan. Kalau video seterusnya kan chapter yang sama kan, mesti berbeza-beza. Okay. Alright, so saya doakan semua dulu dalam keadaan sihat insyaAllah dan dihindari daripada wabak COVID-19 insyaAllah. Okay. Alright, so pertama sekali saya nak minta semua berdoa lah untuk masuk kelas ni. Kita berdoa dulu agar dipermudahkan urusan pembelajaran, ilmu tu nak masuk pun senang dan sebagainya lah. Right? Okay. Benda tu nampak simple tapi sebenarnya doa tu lah senjata orang-orang mukmin yakinkan saja. Okay. Alright. So hari ni saya dah kita dah habis sebelum ni kita dah habis chapter apa namanya 3 material, dan sekarang ni fasa kamu tengah buat soalan-soalan, exercise dan sebagainya kan. So sambil-sambil kamu buat exercise tu, saya buat video ni supaya habis saja kamu buat exercise, kamu dah boleh fokus pada new topic. Okay. So topik kita pada hari ini yang mana kita masih belum cover lagi adalah this one label. So video ni saya buat untuk maklum pada kamu lah. Bila label, sebut pasal label, benda pertama yang kamu kena tahu adalah label ni berkaitan dengan apa. Okay. Label ni sabun label tu ke? Bukan label ni adalah pekerja. Okay. So apa kita nak belajar ni costing apa kaitan costing label label adalah pekerja di syarikat. Mana-mana syarikat akan pakai pekerja, betul. Okay. So lagi besar syarikat, lagi ramai lah dia punya pekerja. So the quantity of labor tu makin tingkat. So makin meningkat quantity labor tu, so maknanya cost yang berkaitan dengan labor tu akan meningkat jugalah. So bila cost tu besar, so ia dianggap sebagai sesuatu yang penting untuk kita fokus. So bila kita belajar costing, seperti kita sedia maklum lah, apa saja kita belajar adalah untuk meminimalkan cost, minimize your cost as much as you can lah. Okay. So apa yang kita akan belajar, this is your OBE lesson plan lah. Okay. OBE lesson plan, what we going to learn is satu method of recording time. Okay. Kita nak record masa apa ni? Masa pekerja atau masa untuk pekerja itu bekerja, seseorang bekerja itu bekerja. Okay. So seperti biasalah. Okay. Sebelum kita masuk ni kan, saya dah bagi tahu cara saya adalah first kali kita tengok soalan dahulu. Okay. Ini antara topik-topik yang kita nak belajar. Tapi untuk topik-topik ini, apa soalan-soalan ataupun ujian-ujian yang kita bakal buat, itu kita nak fokus sebenarnya. Apa kita ada strategi lah dalam pembelajaran ni, kena ada strategi. Macam kamu nak perang lah kan, bila kita nak facing war contoh kan, nak pergi perang, kalau tak prepare apa jadi? Awal-awal dah kalah, tak sempat perang pun dah kalah. So sama jugalah, kena ada training, kena tahu strategi kita apa kan. So ini strategi untuk kita pembelajaran kita lah. So first kali sebagai pelajar UiTM, okay. So benda yang kamu kena fokus adalah OBE lesson plan, this one. Okay. So kita nak fokus chapter 4. Chapter 4 berkaitan dengan apa? Okay, ni semua chapter 4. Okay. So ada lagi tak? Ada lagi, banyak lagi sampai bawah ni kan. Banyak chapter 4 sampai bawah ni, sampai sini. Okay. This one is chapter 4. Ini yang bakal kita belajar dalam minggu ke berapa. So tengok minggu ke-5 hingga minggu ke-7. So betul sekarang minggu ke-5 betul. So 5 ke-7. So kita on track lagi, Alhamdulillah. Okay. So nampak, study plan atau OBE lesson plan ni dibuat untuk kita plan our study. So jangan anggap dokumen tak penting. Dokumen ni sangat bermakna untuk pelajar. Okay. Dan untuk saya sebagai pensyarah, insyaAllah. Okay. So mood kita lecture and tutorial. Tapi seperti biasa saya bagi tahu, okay, sebelum kita masuk satu topik baru, saya akan buat satu video highlight dahulu. Kita akan tengok highlight chapter ni berkaitan dengan apa. Kita tak belajar lagi, kita cuma highlight. Dan kita tengok kefahaman kamu. Kamu tengok soalan dahulu kan, sebelum kamu belajar dan selepas kamu belajar. So apa efek dia? Berkesan tak berkesan pembelajaran kamu? InsyaAllah kalau berkesan, kamu rasa kamu faham. Kamu akan dapat feel kamu faham. Tapi kalau tak berkesan, kamu tengok sekarang dan tengok akan datang sama saja, tak ada beza. Okay. Itu beza kamu belajar ataupun tidak belajar. Okay. So apapun, letakkan diri kamu untuk pembelajaran. Okay.
lupakan benda lain. Okay. So bila kamu nak study, kamu fokus. Okay. Ini untuk masa depan kamu, bukan untuk saya. Okay. Alright. So dalam topik labor ni, apa kita akan belajar adalah method of recording time. Kita ada time booking, time keeping. Okay. Lepas tu kita ada remuneration calculation. Remuneration calculation adalah pengiraan gaji. So kamu akan belajar macam mana nak kira gaji. Okay. Gaji ada cara hourly rate. Okay. Ada piece rate. Hourly adalah menggunakan jam. Okay. Piece rate menggunakan unit. Mana kita bayar gaji ikut unit. Buat satu dapat RM1. Buat dua dapat RM2. Okay. Jam ni ikut jam lah. Macam biasa. Kebanyakan orang guna adalah jam. Okay. And ni kita ada banyak dalam hourly rate ada high day rate. Lepas tu ada piece rate pula, ada strict piece rate, ada 3 bawah dia. Strict piece rate, differential piece rate dengan minimum guarantee wages. Nampak ada 3 part dalam ni. So bonus, overtime and ideal time. Ini kita akan belajar. Lepas kita belajar dua method ni, kita akan belajar ada bonus, ada overtime dan ideal time. Okay. Bonus, nak kira bonus macam mana? Bonus ada secara individu, ada secara group bonus. Bonus ada cara individu, ada cara group. Maknanya kita kira bonus by person ataupun by group. Contoh kamu ada satu kumpulan ada 4 orang. So maka kamu sama saja kan? Contoh, itu adalah group bonus lah contoh. Individual maka kamu berasingan. Individual assignment contoh kan. Bonus kamu lain-lain contoh. Okay. So need to explain. Kamu akan belajar time allowed, time saved, time taken. Ini kamu akan belajar nanti. So overtime. Overtime ada overtime pay. Okay. Ideal time. Okay. Overtime pay ada overtime premium. Overtime pay basic dan premium. So kena faham dalam overtime ada bahagian basic, ada bahagian premium. Okay. So and then differentiation between direct and indirect labor cost. Nampak? Dalam labor kita tahu ada direct and indirect. So that's why kat sini kita nak belajar mengasingkan. Okay. Macam how to differentiate between direct labor and indirect labor. Kat sini you will learn in detail insyaAllah. Okay. So and then after that basic wages, overtime pay. Okay. And then bonus. Tambahkan semua kamu akan dapat gross wages. This one yang kamu akan belajar dalam this topik. Dan kita belajar juga sedikit pengetahuan berkaitan labor turnover, how to calculate apa faktor-faktor what causes of labor turnover. And then cost related to labor turnover, apa lepas tahu sebab-sebabnya, nak tahu apa cost-cost yang terlibat jika adanya labor turnover. Labor turnover adalah peratusan keluar masuk staff. Lagi tinggi turnover tu lagi tak elok lah syarikat tu di pandangan penganalisa seperti kita ni lah, boleh kita dah faham. Okay. Calculation of labor turnover, dia ajar kamu macam nak kira labor turnover, dan kita belajar learning curve. Okay, silap bukan macam ni learning curve ini bukan learning curve. Okay, learning curve macam mana learning curve macam ni. Okay. Alright. Lepas tu belajar kan, mula-mula kita belajar banyak, lama-lama kita tepu macam tu. Tu nanti kita belajar. Dan habis, itu saja untuk labor. Okay. Alright, seperti biasa. Okay, hari ni saya nak tunjukkan pada kamu soalan-soalan berkaitan dengan chapter 4. So, chapter 4. Labor kan. Okay. So, apa soalan? Kat mana kita belajar ni, kat mana kita nak fokus final exam soalan berapa keluar ni kan. So, kena tengoklah soalan yang berkaitan. So, that's why saya ajar kamu tengok soalan. So, soalan yang ada kat sini, soalan Disember 2019. Okay, ini soalan final exam bukan soalan main-main. Bukan soalan tepi jalan, final exam. Okay, soalan labor. Sebelum ni kita tahu, chapter 1 ni berkaitan, question 1 berkaitan dengan chapter 1 dalam buku kita. Okay, soalan 2, buku apa tu? Okay, buku apa? Buku ini. So, siapa yang nak belajar guna cara video saya ni, boleh guna buku ni lah. Okay, so actually selesai untuk siapa? Selesai untuk semua lah. Bukan kamu saja. Siapa-siapa saja yang nak belajar, yang ingin nak belajar, boleh belajar. Okay. Okay, question number 2. Question number 2 final exam ni berkaitan dengan apa? Saya dah bagi tahu berkaitan dengan chapter 3, material yang kita baru saja habis. Chapter 3 dalam buku tu juga. Okay. Alright, so and then this one, kalau kamu belajar, fahamkan buku tu dan fahamkan cara video saya ajar ni, insyaAllah kamu boleh jawab semua soalan. Okay. Dan soalan yang saya gambarkan tadi kan, chapter 4, labor dekat mana?
soalan 3. Okay. Ini berkaitan dengan chapter 4. Tajuk label betul ke tipu lah sini. Okay. Jom kita tengok. Ini soalan baru, saya pun tak dan tengok lagi. Kids Place dalam Berhad is a company producing children education toy, board game dan sebagainya. So, dia bagi tahu kan, skill worker, unskill worker, skill baca sekarang sekarang baca tanpa pengetahuan. Mana sekarang ni kelas pertama untuk topik 4 ni, saya akan tunjukkan kamu ini soalannya. Cuba buatlah kalau boleh. So kat sini kamu akan nampak apa benda ni kan. Apa benda ni. Dia dalam working hour 40 hours. First time take employee ada 3 orang bekerja. Okay. Lepas ni skill worker, semi skill. Ini jam bekerja, board game, learning, apa semua ni kan. Apa ni sir? Banyak ni sir. Sir, alamak sir, apa benda ni? Tak faham. So tak faham, normal. Okay. Yang tak normal, kalau kamu tengok, kamu dah faham. Itu tak normal. Mungkin kamu repeat. Last time kamu dah masuk kan. So kamu dah belajar. So this time, kamu nak tengok balik. Okay, dah tahu dah. Serba sedikit lah. Tapi kalau kamu pelajar yang baru, fresh, baru first time ambil MAF 151 atau ACC 116 kan. So kamu akan tengok, okay, tak faham lagi. Itu normal lah. Betul lah, itu kamu belajar lah. Logik lah. So soalan dia required, tengok required. Calculate the gross wages. Kira gross wages. Untuk siapa? Sufian dan Hafiz only, nampak? Kalau faham pun, kalau baca soalan tak habis, akan buat apa? Sufian, Arul, Hafiz. Ketiga sekali buat. Tapi soalan ni 8 markah je. Dia nak kamu buat Sufian dengan Hafiz saja. Untuk bila? Untuk 4th week Disember saja. So data kat sini bagi 4th week sebetulnya ni. Okey. Semaknanya boleh buat tak? Info ada. Tapi tak belajar lagi, tak faham. So okay. Never mind. Okay. So B, soalan B. Soalan pertama dia berkaitan dengan kira gross wages kan. Gross wages adalah apa? Nanti saya ajar. Sekarang tak nak ajar lagi. Biarkan kamu dalam kegelapan dahulu Okey, kedua determine the total bonus, nampak? Soalan kedua, total bonus siapa? Sufian dan Arul pula. Tadi Hafiz kan? Sekarang bonus untuk Sufian dengan Arul. So, bila kamu faham soalan, baca betul-betul, kamu akan elakkan diri daripada melakukan careless mistake. Okey. So, dia bagi apa ni? Ni bonus, kira bonus. Lepas tu soalan 3 berkaitan dengan soalan teori. 4 markah. So, 8, 8, 4, total 20. Okey, ini soalan Disember 2019. Identify 4 advantages of group bonus. Nampak? Ini kat mana jawapan dia? Dalam buku dia. Okay. Alright, habis. Itu soalan label. Ini kamu belajar hari ni. Kamu nak belajar hari ni. Bukan hari ni lah. Video next nanti. Kamu akan belajar berkaitan dengan macam mana nak jawab ini. So sekarang ni saya nak ajar kamu macam mana rasanya tak faham tengok soalan. Sebab kamu tak belajar lagi. Tak ada ilmu. Okay. Berada dalam kegelapan. Nabi SAW pernah bersabda kan. Kalau kita ada ilmu, kita akan berada dalam kegelapan. Okay. Gelap sebab apa? Sebab tak faham lah kan apa benda ni kan. Tapi tak apa. Sebab itulah adanya pensyarah-pensyarah kamu untuk mengajar. Okay. Alright. So kita tengok soalan lain. Ini soalan 3 kan. Betul ke sir? Soalan lain tengok. Tipu lah kan. So kita tengok Jun 2018 tadi. Disember 2019 kan. Sekarang kita pergi pada Jun pula tengok Jun 2018. Soalan nombor 3. Dia hantar soalan lain. Terus pergi soalan 3. Nak tengok saya cakap betul-betul. Question number 3. High turnover nampak Nampak Identify the following. File sama third week nampak. Basic nampak. Kira gaji juga. Okay. Bonus. 8 markah sama. Format sama Using answer above determine the follow. Nampak dia suruh bagi. Kirakan yang ni pula 8 markah juga. Okay. Gross wages Lepas tu soalan 3 berkaitan dengan teori. Sama. Okay. Alright, tengok soalan lain pula. Okay. Januari 2018 tadi Jun. Sekarang kita pergi Januari pula. Okay. Soalan nombor 3 seperti saya maklum. Question number 3. CSR Entrepreneur Enterprise. Macam kenal soalan ni. Combo 88. Anis Arif tak silap saya. Betul. Ini nama anak saya lah. Okay. Okay. Alright. Saya dah buat soalan ni kot. Alright. During that week. Okay. Dia total earning nampak soalan 1 8 markah Dia suruh kamu kira ini. Sama basic lah, basic wages. Soalan 2 minta apa? Kirakan basic guna piece work. Tadi guna time basis. Ini time. Ini guna piece rate. So soalan ni sangat menyeluruh Dia tanya semua sekali. Lepas tu soalan 2 teori ni C ni berkaitan dengan teori 4 markah. So markah 20 markah. Sama. So nampak So soalan ni berkaitan dengan soalan yang kamu nak belajar ni lah.
Tengok lagi, tak puas hati lagi. Tengok lagi satu soalan Jun 2019 pula. Tadi Disember 19, sekarang Jun pula. Okey. Soalan nombor 3. Fokus terus ke soalan nombor 3. Tak perlu tunggu-tunggu sebab kita nak study ni, kita fokus yang ini. Yang 1, 2 dah belajar dah kan? Tak apalah. 1, 2 nanti tengok kemudian lah. Sekarang kita pergi pada question number 3. Maju benar. Maju betul Dia buat apa ni? Ehsan nampak. Dia beza dah apa? Beza format soalan. Okay, format soalan ni dalam bentuk penceritaan. Okay. Alif dah ramai 4 orang kan ni. Identify the basic and overtime pay for all worker, nampak. Ni all worker semua sekali. Untuk Northern Plan only, nampak. Dia suruh all worker tapi untuk Northern Plan only, nampak. Trick kat situ untuk second week. So info mesti untuk second week. Okay. State lah. Lepas tu bonus. Kira bonus bawah 8 markah sama. Lepas tu ada possible reason for why worker alif dia job. Ni turnover kan. Kenapa staff berhenti. Dalam buku ada jawapan. Semua teori ada dalam buku tu. Okay. Semua soalan teori jawapan ada dalam buku ni. So rugi kalau siapa yang tak ada buku tu. Okay. So please bagi tahu kawan-kawan penting. Ini untuk pembelajaran kamu. Kalau kata kamu dapat bagus, UiTM punya pencapaian meningkat, alhamdulillah. Okay. Apa saja untuk UiTM lah. Dan mana tu dapat naik ranking UiTM lagi kan. Okay, question number 4 saya tahu bukan, dia bukan kerja saya seorang ini kerja semua pensyarah untuk menjadikan pelajar-pelajar ini berjaya dan faham apa yang diorang belajar. Dan boleh ajar majikan-majikan sana kat luar sana macam mana nak mengira kos. Itu tujuan saya. Okay. Okay, seterusnya kita soalan lain. Sama juga ni kan. Soalan lain Disember 2018 sama ke soalan ni? Sekejap. Number 3. Okay, question number 3. Jaya manufacturing. Nampak Jarji Alex soalan ni kan. Ini pun soalan basic skill. State 2 advantages, nampak. Sama 8, 8, 4. So that's why saya bagi tahu analisa dahulu soalan yang kamu nak jawab sebelum kamu belajar. Lepas tu baru belajar so that kamu boleh fokus mana part yang kamu kena highlight dan mana part kamu tak highlight. Kalau kamu belajar dulu, lepas tu dah habis dah buat soalan, baru kamu cuba tengok soalan final exam, dah terlambat. Kamu terpaksa buat 2 kali kerja lah. So tengok soalan dulu baru buat. Faham Kalau tengok lagi tak puas hati dia dah habis dah. So 5 cukup lah tengok 5 cukup lah. Okay. So saya harap dengan adanya video ni dapat membuka sedikit pengetahuan kamu ataupun mengetuk minda kamu lah untuk faham soalan-soalan berkaitan sebelum kita masuk this chapter. Okay. Alright, this chapter nanti berkaitan dengan apa? Kita dah tahulah chapter ni berkaitan dengan labor. Okay, nak kira gaji. Gaji apa? So kamu ibarat kamu letakkan diri kamu sebagai cost accountant di bahagian HR dan kamu akan cuba meminimalkan cost untuk human resource ataupun gaji pekerja lah. Okay, so itu saja untuk introduction video untuk chapter 4. So saya harap lepas faham yang ini kamu follow the next video lah untuk chapter 4. Okay. Alright, assalamualaikum. Bye bye. Gula all the best semua. Bye bye.